والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita kembali pada ayat yang ke-10 surah Al-Mumtahanah, waktu surah yang ke-550. Duduk yang berapa? Ini kira penafsiran yang kedua pada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا وحي orang yang beriman, إذا جاءكم المؤمنات muhajiratin, apabila telah datangnya kepada kamu wahai orang-orang yang beriman akan wanita-wanita yang beriman yang berhijrah, famtahinuhun, maka hendaklah kamu menguji akan mereka. Maksud menguji di sini adalah tentang iman mereka. Iman itu di mana? Iman itu dalam hati. Tanya mereka beberapa soalan ataupun ambil persaksian mereka dan juga sumpah mereka tentang mereka itu dengan niat mereka itu hijrah. Jadi tanya mereka, apakah niat kamu hijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kata Abdullah bin Abbas dalam beberapa riwayat, ulama-ulama kita menyatakan yang pertama adalah baginda Rasulullah dan ayat. Maknanya orang yang paling layak untuk menguji, yang siapkan soalan Rasulullah SAW. Contohnya begini, kalau sekiranya ayat ini turun kepada kita, agak-agaknya kita nak tanya soalan apa? Jadi oleh kerana itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia tidak menisbahkan persoalan yang ditanya oleh para sahabat pada wanita-wanita yang beriman, tetapi dia menisbahkan persoalan ataupun soalan-soalan yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah kepada mereka. Dan ini berkhususan bagi wanita-wanita yang berhijrah saja. Siapa mereka? Itulah orang yang ikut hijrah Rasulullah SAW daripada Makkah menuju ke Madinah dan Munawwarah, yang ketika itu belum lagi disebut sebagai Madinah, mereka disebutkannya sebagai Yathrib pada ketika itu. Itu telah disepakati oleh seluruh ulama kita, di mana Madinah sebelum itu disebut sebagai Yathrib. Bahkan turun ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut sebagai Yathrib. Yathrib ini kawasan, bukan Yathrib ini nama orang yang membuka. Yang disebut sebagai Madinah itu nama orang itu Yathrib. Kita tidak tahu berapa ratus tahun
Sejak Rasulullah hijrah, orang ini telah wafat di situ. Lalu diambil bersempena dengan nama kebiasaan yang begitu. Kebiasaan yang begitu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran tentang yang Madian bin Ibrahim. Madian itu salah seorang pada anak Nabi Ibrahim alaihissalam daripada isterinya Qaturah. Madian namanya. Lalu dihijrah sampai ke Hijaz. Daripadanya Bukit Kursina sampai ke Sungai Tigris ataupun Sungai Furat di Iraq sana, itu kawasan dia hijrah di situ, Madian ini. Sehinggalah dia dengan isterinya beranak pinak dan dia berkahwin dengan anak Nabi Lut alaihissalam, sehinggalah bercambah sehingga disebut kawasan itu sebagai Madian. Sehingga kawasan itu nama Madian dan semua manusia yang hidup di situ adalah penduduk Madian, maknanya berketurunan Madian bin Ibrahim alaihissalam, dan salah seorangnya adalah Nabi Syuaib alaihi wassalam. Dia berketurunan sampai ke Madian bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi itu selingan daripada kisahnya Yathrib itu, setelah itu disebut sebagai Madinah, dan Rasulullah yang menyebut sebagai Madinatul Munawwarah. Sehingga ulama-ulama kita, para sahabat mengatakan Madinatul Nabi. Sehingga masjid yang dibina oleh Rasul lalu disebut sebagai Masjid Nabawi. Maknanya menunjukkan pada dinisbahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertanya mereka, sehingga jawapan mereka bukan sekadar satu jawapan, tapi Nabi minta sumpah dengan jawapan. Soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tujuan kamu hijrah? Adakah hijrah kamu kerana kamu telah benci pada suami kamu dan kamu Islam, dia enggan, kamu tidak suka, membencinya, lalu kamu pun hijrah? Ataupun kamu hijrah kerana kamu mahu meninggalkan suami kamu yang kafir dan mahu mengikutnya kekasih kamu yang telah Islam? Ini pun berlaku juga. Ini tak berlaku ke? Lagi dengan kekasih. Tapi namanya hijrah itu. Tapi nak tahu niat dia itu. Dan ada lagi beberapa soalan yang ditanya oleh Rasulullah SAW, sehinggalah mereka jawab, ya Rasulullah, kami hijrah kerana Allah dan Rasul. Lalu Nabi kata, bersumpahlah, ya Rasulullah, aku bersumpah dengan Allah, aku hijrah kerana Allah dan Rasul. Bila ada jawapan kerana Allah dan Rasul, maka dia beriman. Dia kerana jawapan dia betul itu. Kerana Rasulullah diperintah oleh Allah hijrah itu kerana Allah dan Rasul. Jangan ada niat yang lain. Jangan ada niat yang lain. Mengapa disebut Allah dan Rasul? Kenapa tidak sebut Allah sudahlah memadai? Kerana apa? Kerana pada hubungan dengan baginda Rasulullah. Maksudnya hijrah kena ikut cara hijrah Nabi. Bila sampai ke Madinah, Nabi bentuk mereka. Kehidupan bagaimana? Sebab mereka itu berhijrah. Mereka muhajirin. Mereka tidak ada tempat tinggal. Lalu bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat Ansar pula di Madinah? Ansar. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kata Anas bin Malik setelah dia ditanya, ya Anas, kami nak bertanya, engkau warga Madinah, lahir di Madinah, khatam Rasulullah sampai Rasulullah wafat 10 tahun di Madinah. Ini kami nak bertanya, Ansar, adakah dia ada sejak zaman Arab Jahiliyah dulu nama ini ataupun nama ini baru? Lalu kata Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, Allah telah menamakan kami sebagai Ansar di Al-Quran. Maksudnya Ansar itu nama baru. Wasabiqun al-muhajirin, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan Allah yang menamakan Ansar iaitu penduduk Islam Madinah. Allah yang bagi nama, jadi dia lebih luar biasa, istimewa, sehingga kata Rasulullah mencintai muhajirin dan Ansar termasuk iman. Barang siapa yang menyakiti muhajirin dan juga Ansar, maka dia telah menyakitiku.
Rasulullah SAW. Sehingga kita sampai hari ini wajib beriman pada para sahabat wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin, di kalangan orang yang hijrah, dan juga penduduk Ansar yang semua di antara mereka mati sebagai seorang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah soalan dan beberapa soalan lagi, tetapi cukup kepada untuk kita mengetahui mereka menjawab kerana Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, hijrahku kerana Allah dan Rasul. Wallah, tidak ada niat yang lain kata mereka. Pun gitu, Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut wallahu a'lamu bi imanihim, dan Allah sahajalah yang sangat-sangat mengetahui tentang hakikatnya iman mereka. Apa maksudnya di sini? Ini hukum zahir. Hukumnya hukum zahir. Maknanya dikata dia beriman di lidahnya, tapi yang duduk dalam hati ini mana nak tahu. Mengapa agaknya? Sebab ada kisah di antara orang yang berhijrah itu. Ada di antara mereka murtad. Itu yang tidak diketahui dalam hati, walaupun dia tidak kata wallah ya Rasulullah, kami hijrah kerana Allah dan Rasul. Tidak ada niat yang lain ya Rasul. Bahkan pada ayat yang berikutnya, insyaAllah pada ayat 12 tu ada kaitan dengan penambahan tentangnya ujian-ujian mereka. Sehingga kalau sekiranya benar kerana Allah dan Rasul, dan Rasulullah kata, kamu kena bai'ah aku. Maknanya, aku berkata kepada kamu sesuatu yang Allah perintah dan taklah kamu laksanakan. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara bai'ah. Makna bai'ah ini adalah satu ikatan perjanjian yang dimeterai, yang Rasulullah menerima mereka sebagai Islam yang beriman. Dan mereka bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah boleh bersaksi, dia telah berjanji dan berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah datang ke ramai wanita-wanita ini kerana Rasulullah perintah, Allah perintah kamu bai'ah. Kalau betul kamu hijrah kepada Allah dan Rasul, bai'ahlah kepada aku. Lalu mereka pun bai'ah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, sebab bai'ah ini dia mesti adanya sentuhan. Sentuh kepada orang yang dibai'ah. Jika orang ini Rasul menyentuh dia, dia menyentuh Rasul, maka dia dalam bai'ah Rasul. Jadi kata sahabat Rasulullah, Nabi bai'ah dengan cara wanita-wanita itu pegang satu kain. Nabi pegang satu bujur kain, dia pegang satu bujur kain, maka dia telah bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kira bai'ah. Kena menyentuhnya agar benar dia termasuk wanita yang telah bai'ah. Sebab ini cerita yang Quran. Dia tak boleh termasuk tidak bai'ah. Kalau betul dia menyentuh, maka dia telah bai'ah. Riwayat yang lain pula, sebab Rasulullah bila datang, Nabi Kuzan kemari selagi mana ada muhajirin. Nabi tak duduk diam, sebab Allah perintah pergi tanya mereka, pergi uji iman mereka dan bai'ah. Minta mereka bai'ahmu ya Rasul. Artinya Allah perintah Rasulullah SAW. Lalu betul Rasul katanya apa sahabat? Nabi bawahnya Umar Khattab. Umar. Wanita itu bai'ah Rasul. Sayyidina Umar pun puluh tangan. Mereka pun menyentuh tangan Sayyidina Umar. Sebagai ulama mengatakan musafah, jabat tangan. Apa maksudnya? Wanita-wanita itu jabat tangan Sayyidina Umar, tanda bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain pula, wanita-wanita itu berkumpul, berhimpun di satu tempat. Lalu Rasulullah bai'ah. Mereka pun terima. Keluar tangan mereka daripada dalam, keluar. Sayyidina Umar tangannya menyambut, lalu mereka menyentuhnya sangat tangannya Sayyidina Umar. Itu yang kata ulama, kalau hari ini boleh lagi musafah jabat tangan orang perempuan. Tetapi sebagai ulama menyatakan itu khususan, sebagai ulama kata riwayat ini lemah. Yang kuatnya kata Aisyah,
Nabi tidak pernah menutup selimut. Begitu juga para sahabat. Tapi ada hadis yang kuat, ya sahabat Rasulullah menyentuh dalam bai'ah. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu dia jadi khalifah, maka umat Islam kena datang bai'ah. Datanglah rombongan laki-laki bai'ah. Datang rombongan perempuan pula bai'ah. Abu Bakar pun ulur tangannya. Perempuan pun sentuh. Itu. Tapi jangan kita senang-senang nak sentuh. Amoy. Pakcik, saya mau bai'ah pakcik. Bai'ah dia tahu, Islam dia tak tahu. Jadi ceritanya begitu. Cuma yang perlu kita ketahui, Allah a'lamu bi'imanihim. Allah Subhanahu wa taala dia saja yang mengetahui hakikatnya imannya pun wanita-wanita yang beriman yang berhijrah. Cuma di sini ada satu qawaid, satu usul di sudut ilmu balaghah disebut jumlah. Irtidiyah. Maksudnya apa ini? Inilah satu hukum dinilai dan dihukum secara lahir. Yang batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama-ulama kita dengan kaedah ini sudut ilmu balaghah, kita hanya mengambil hukum secara lahir. Seperti mana Rasulullah, Nabi tanya dia sekian-sekian, maka dia kata dia beriman, maka Rasulullah pun tiba. Yang duduk dalam hati serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedahnya itu. Kita hanya mengambil hukum yang zahir. Yang duduk dalam hati itu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama kata bahawa dalam hati jangan sentuh. Itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang itu dengan amalnya. Jadi yang itu sentuh amal-amal yang ada kaitan dengan amal-amal hati. Sama ada dia riak ke, dia ikhlas ke, itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mendandai, yang menghukum dia. Dia riak ke. Sedangkan perbuatan dia itu kata sahabat semua mesti bermula daripada hati dulu. Jadi ikhlas. Keikhlasannya sampai ke mana, sedalam mana, mana kita nak tahu. Sebab duduk dalam. Begitu juga wanita-wanita yang dikatakan beriman dan berhijrah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintah Nabi tanya, mereka pun jawab. Lalu Nabi pun sabda, mereka wanita-wanita hijrah yang beriman. Sesuai dalam hati Allah Ta'ala. Dan begitu juga sekiranya mereka ini benar-benar berhijrah kerana bencikan suami mereka, maka ikut Rasulullah hijrah. Tapi bila Nabi tanya, dia menjawab, aku hijrah kerana Allah dan Rasulullah. Tidak ada niat yang lain ya Rasul. Pun tidak diketahui. Sebabnya duduk itu yang Allah kata, dalam hati ini, duduk dalam hati ini. Hakikatnya aku saja yang tahu walaupun dia dah jawab secara lidah dan secara zahir. Gitu. Ini kaedah apa kata ulama? Ini kaedah di sudutnya imaniyah. Bab iman. Oleh kerana itu menurut ulama akidah di sunnah wal jamaah, iman ini berkaitan keyakinan. Oleh kerana itu semua keyakinan keimanan kita tak ada persamaan. Tidak ada persamaan. Kenapa? Allah saja yang tahu iktibat keyakinan kita dan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman naik ke iman turun itu makul. Itu sudah akal. Ulama pun usul, iman itu naik, iman itu turun, iman bertambah, iman berkurang. Itu makul dan ulama tidak sepakat dalam hal ini. Tidak sepakat. Contohlah, iman ada dalam hati. Mata tengok TV. Ada kaitan atau tidak dengan hatinya iman? Seperti Imam Nawawi tidak ada. Apa yang dilihat di mata secara zahir tidak ada kaitan dengan iman. Oleh kerana itulah hanya sekadar melihat, maka tidak mengkafirkan seseorang. Lalu, apa yang menyebabkan kekafiran? Iktikad pada hati. Iman itu dicabut, dia masuk yang lain. Dia beriman, tapi beriman yang bukan Islam punya. Itu barulah menjelaskan dia bukan lagi seorang yang beriman. Itu tentang dia murtad. Dan zahirnya murtad itu menunjukkan
hatinya dulu bawa pada itu. Sebab zahir dia adalah itu. Yang pada zaman Rasulullah SAW ada saja dia kata mereka yang muhajirin yang berhijrah, tapi lama-lama baru diketahui bahawasanya mereka itu bukan orang yang memiliki iman yang sejati. Mereka iman mereka sekadar di lidah, bukan di hati. Itu yang sebut cerita ayat tentang munafik. Orang munafik ini dua. Yang pertama perbuatan Islam, lidahnya pun Islam. Lidah kata beriman, tapi hatinya benci. Benci itu munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di surah akidah mengajar kita Allahu a'lamu biimanihi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui hakikatnya iman mereka. Ini iman orang perempuan tadi. Dibiaskan juga adalah untuk iman semuanya sekali. Baik laki, baik maupun perempuan. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Maknanya pada hukum batiniyah, pada jiwa manusia itu. Seterusnya, fa'in alimtumuhunna mu'minatin, maka sekiranya engkau telah mengetahui bahawasanya mereka itu adalah wanita yang telah mengisytiharkan mereka beriman, dan engkau meyakini dengan keyakinanmu, dengan keyakinan mereka. Makna Rasulullah yakin dengan keyakinan mereka sebagai orang yang beriman. Disebabkan seseorang tidak boleh dikatakan beriman, mereka tak yakin itu keyakinan dia. Kalau dia meragui tentang keimanan, maka dia tak boleh kata sebagai orang beriman. Itu yang kata Rasulullah, orang yang beriman itu adalah beriman pada Allah, beriman pada akhirat, beriman pada kita, beriman pada Rasul, beriman kepada yang kotor dan kuat. Yang ini tidak ada pada dia, maka tak boleh jadi orang yang beriman. Jadi masuk ayat ni Rasulullah secara zahir jelas wanita itu ada keimanan tersebut. Ada. Fala tarji'uhunna ila al-kufar. Maka jangan dipulangkan kembali wanita-wanita yang hijrah ini kepada orang-orang yang masih kafir. Hijrah ke Madinah. Tapi sebelum itu ada buat perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah sekiranya orang kafir datang pergi mencari ahli keluarganya, ini kadang-kadang suami yang masih kafir datang ke Madinah mencari istrinya, jumpa di Madinah. Jadi dalam isi perjanjian tersebut, yang kafir ini boleh mengambil kembali istrinya yang Islam. Ini tuannya pergi ke Madinah, kemudian ada hambanya Islam, hijrah dengan Rasul, tuannya boleh mengambil kembali dan bawa dia balik ke Mekah. Tuannya siapa? Kufar yang kafir. Bukan iman. Ini dalam perjanjian itu. Akan tetapi bila turunnya ayat ini, perjanjian tersebut batal. Perjanjiannya ada kaitan pada nama hijrah, perjanjian Hudaybiyah. Isikan dengan Hudaybiyah, Rasulullah SAW setuju dengan apa yang mereka letakkan syarat-syarat itu. Nabi setuju syaratnya itu. Antaranya gencatan senjata 10 tahun. Yang lain pula mereka kata, ya Muhammad, engkau dan juga sahabatmu tidak boleh masuk ke Mekah. 3 tahun lepas. Mereka tidak boleh. Allah kata, tidak boleh. Datang ke depan. Datang ke depan, tipu mereka. Tak kata Rasulullah masuk ke Umrah. Itu tahun yang ketiga. Rasulullah SAW ikut saja. Apa maksudnya? Sebab masih dalam perjanjian Hudaybiyah. Walaupun mereka hakikatnya telah langgar. Hakikatnya mereka telah langgar. Tapi kata Rasulullah ke sahabat, sabar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan akan hukumnya. Maknanya adalah ayat tentang hal ini. Sabar itu. Nanti Allah memberi kemenangan kepada kita. Sebab aku mimpi kemenangan itu. Sebab sekarang ini kamu akun dulu dengan perjanjian itu. Okay. Sehinggalah dengan hikmah di sini turunnya ayat dalam surah At-Taubah, dan begitu juga dengan ayat ini membatalkan perjanjian tersebut. Apa maksudnya di sini? Orang kafir
Dia datang ke Madinah. Nak ambil kepada isteri dia, hamba-hamba dia. Dan ketika itulah perjanjian itu bila dilihat pada penulisannya, maka perjanjian itu telah langsung berakhir. Bila berakhir kembali balik pada ayat ni, fala tarji'uhunna ila al-kufar. Jangan kamu mengembalikan akan wanita-wanita yang berhijrah, yang beriman ini kepada mereka yang kafir itu. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, lalu Rasulullah perintah para sahabat jangan izinkan mereka mengambil kembali wanita-wanita mereka. Dan Allah melarang itu tidak berhati. Lalu Rasulullah menyatakan perjanjian kamu dapatkan. Kamu sendiri tahu perjanjian kamu dapatkan. Disebabkan perjanjian itu dia ada mempunyai tempoh masanya. Lahunna hillun lahum wa lahum yahillunna lahun. Dan wanita-wanita yang beriman itu tidak dihalalkan buatnya mereka laki-laki yang kafir. Apa maksudnya di sini? Ini isteri mereka beriman, suaminya kafir, jadi tidak ada pada putus hubungan isteri dan suami isteri putus kerana kekafiran si suami. Soalannya putus sebab isteri Islam, suami kafir ke atau kerana kekafirannya suami? Jawapannya kerana kekafirannya suami. Sebab diberi tempoh. Suami itu didakwa agar dia Islam bersama isterinya. Isteri ini terlebih dahulu Islam. Tapi suami tidak. Bahkan suami memberontak, mau memerangi. Lalu ada iddahnya? Ada. Ada iddahnya. Cuma perjanjian di sini perlu dilihat muhajirin ini orang yang berhijrah. Syarat apa dikatakan dia berhijrah? Syaratnya adalah bila dia berhijrah, dia sempat solat dengan Rasulullah 2 kiblat. Baik lelaki baik perempuan. Sebab kita mula-mula sampai ke Madinah, kita solat menghadap ke Baitul Maqdis 16 ke 17 bulan. Kita ada Sahih Bukhari. Rasulullah hari-hari doa sampai melihatnya. Sehingga Allah berfirman, qad nara taqallubu wajhika fis sama'. Sebab Allah mengetahui bahawa kamu ya Muhammad solat kemudian tengok ke langit. Qad nara, maka sesungguhnya telah kami lihat kau ya Muhammad menghadap ke langit. Minta apa? Mustajab doa. Itu yang ulama-ulama kita menyatakan ada kalanya doa itu disunatkan melihat ke langit. Satu-satu ketika. Cuma dalam solat dimakruhkan. Sebagai ulama kata haram kecil, tak jadi haram besar. Seperti mana di Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghilangkan pandangan kamu, mata kamu kalau kamu solat tengok ke langit. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad diperbolehkan. Itu pasal kita kalau tengok siaran langsung menjadi haram tarawih. Ada dua orang tengok doa kunut tu dia tengok langit. Oh, ini mazhab Hambali. Tak lazim orang tengok langit waktu dalam solat sebab Nabi perintah itu lihat tempat sujud. Tengok tepi tempat sujud dia jauh lebih kuat riwayat hadis dan ada ayat Quran berbanding tengok ke langit. Jadi ini perintah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan buat Nabi solat menghadap ke langit. Waktu itu diperbolehkan pada awal-awal Islam di Madinah. Setelah 16-17 bulan turunlah ayat lagi pada Nara itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintah Rasulullah, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu berada bila waktu solat dan masuk, kamu hadapkan ke arah jauh. Mana baitullah. Jadi dikatakan muhajirin dengan muhajirat laki perempuan dia sempat solat 2 kiblat tadi. Kemudian dia dapat seorang muhajir. Tapi kalau sekiranya dia hijrah sampai terus ke Masjidil Haram kiblatnya Kaabah, kita orang pun hijrah sebab dia lambat sampai. Disebab apa? 16-17 bulan lebih setahun. Jadi oleh kerana itulah pada hari Fathul Makkah mereka nak hijrah dengan Rasul. Tapi kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Kenapa? Kamu dah lambat hijrah. Cuma ada jihad. Kamu boleh pergi ke Madinah, duduk ke Madinah, tapi sebagai orang yang jihad,
bukan muhajirin. Kerana muhajirin daripada Allah, bukan pada Rasulullah. Ta'rif muhajirin. Jadi wanita-wanita Islam itu tidak halal buatnya suami-suami yang masih kafir. Lalu ulama kita ditanya, ini perpisahannya berlaku waktu bila atas kehendak isteri. Isteri mungkin memberi peluang pada suaminya untuk Islam. Beri peluang dakwah, dia enggan. Bila enggan, isteri boleh buat pengiraan bahawasanya perpisahan itu berlaku. Dan dia ada iddahnya. Iddahnya sama seperti mana orang Islam yang dalam perempuan yang iddah, kematian suami 4 bulan 10 hari. Suami dia bukan mati lagi, tapi suami dia ibarat mati sebab kafir. Maka tidak boleh diteruskan. Cuma kalau sekiranya tidak ada akad perkahwinan, ini suami memang kafir, munis, dia pun masuk Islam. Jarak bagaimana boleh ditengok akadnya? Mana akad itu masih ada berlangsung lagi tak putus. Sebagai ulama kata adalah salah kata guru bermula daripada isteri menerima telah berlakunya perpisahan daripada suaminya kerana kekafiran si suami. Apa maksudnya? Maka 3 kali suci. Salah kata guru. Sebagai ulama kata 3 kali dia datang haid, selesai haid, walaupun belum lagi dia mandi, 3 kali, maka tidak ada lagi dah suaminya itu. Kalau masuk Islam pun, dia nak masuk sebab dah selesai 3 kali itu. Tetapi dalam salah tanda kurung, suami pun masuk Islam, tidak ada akad nikah semula. Tidak ada. Ini berlaku atas siapa? Ada juga kes-kes khusus yang berlaku atas anak Rasulullah, antaranya Zainab. Zainab ini waktu dia hijrah dengan Rasul, itu dah di Islam. Tetapi suaminya tak Islam. Haus nama suami itu. Tidak Islam. Lalu dia duduk dengan Rasulullah di Madinah lama beberapa tahun. Suaminya pun datang. Nakkan isterinya Zainab. Mahukan isterinya Zainab. Dan sekali dia pun masuk Islam. Dan Rasulullah SAW pertemukan kembali disebabkan apa? Disebabkan dulu ada perjanjian. Dipersetujui oleh suaminya Zainab bahawasanya Rasulullah kata, ini istrimu sekiranya Islam, dia ikut aku. Dia aku harus berbeda. Dia aku. Cuma kata Rasulullah, sekiranya kau masuk Islam, aku kembalikannya. Lalu lebih kurang sebagai ulama kata 2 tahun, bahkan ulama kata lebih 2 tahun, suaminya pun masuk Islam. Lalu Rasulullah mengembalikan Zainab pada sisi suaminya tanpa dengan akad yang baru. Tidak ada akad, maknanya perkahwinan yang baru. Pakai akad. Itu bahasa Arabnya akad. Dia sebut akad, susah pula nak faham. Akad nikah lah. Akad nikah pertama tu ada siapa akad nikah 3 kali. Saya Ustaz. Saya akan nikah yang waktu itu juga. Cuma tersasul-sasul. Betul tak Haji? Ya aku, pengalaman dia. Kita nak orang yang jujur dalam kehidupan dia. Sebagai ulama kata, ini hukum khusus. Kenapa? Kalau ikut pada hukumnya, tidak ada perkahwinannya, akad dia batal. Mana akad perkahwinan itu batal? Sebab apa? Bertahun-tahun. Ulama kata ini hukum khusus untuk anak Rasul melalui Rasul. Sebagian lagi kata ulama atas orang perempuan tadi itu yang saya sebut. Dia begini. Dia bukan menunjukkan dan berpisah langsung dengan suaminya. Cuma masih menunggu-nunggu agar di Islam. Hari ini tengah cari maklumat suami Islam atau tidak. Sebab menunjukkan dia cinta sama dengan suami dia. Dia tak mahu orang lain. Kata Abdullah bin Abbas, boleh saja dia kahwin dengan orang lain. Tapi tidak mahu. Enggak mahu. Dia tidak mahu nak macam mana. Tunggu bertahun-tahun. Akhirnya baru dah Islam. Tetapi katanya ulama-ulama kita, kerana dia menunggu keislamannya,
Maka bila dia masuk Islam, maka terus saja dengan akad yang lama. Tak perlu akad nikah lagi, mahar yang baru. Itu yang ulama kita bilang. Cuma ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama tak pilih hukumnya ini. Dia pilih bahawasanya bila isteri itu istiar, dia tak akan kembali kafir. Lalu menunggu suami, tak mau tunggu. Hari ini kira perpisahan itu berlaku. Maka salah satu guru, 3 kalinya dia suci daripada haid ataupun 3 kali dia datang haid. Kita orang perempuan pakainya itu. Kalau dia tak datang haid, 3 bulan. Bukan 3 kali suci, 3 bulan pula Hijriah. Bukannya Januari, Februari, Mac. Dihukum. Wa'atuhum ma anfaqu, dan hendaklah kamu memberikan kepada mereka dengan apa yang telah mereka berikan pada isteri mereka yang telah masuk Islam itu, yang beriman. Apa maksud di sini? Allah Subhanahu wa taala perintah umat Islam bantu sesama mereka agar mengembalikan mas kahwin kepada suami mereka yang kafir itu. Mengapa agaknya? Sebab ini salah satu anak dasar orang Arab juga. Contoh gini, dia dah bagi mas kahwin, tiba-tiba isteri minta perpisahan, maka suami minta balik mas kahwin. Contoh begini, dia bagi mas kahwin 500 dirham. Kemudian si isteri tak mau dengan suaminya, minta cerai. Suami pun kata, boleh aja aku cerai kamu. Sebab orang minat dengan aku ni berbunuh-bunuh. Kau pun orang ke-80 ratus. Jadi apa maksudnya di sini? Boleh, tapi syaratnya kembalikan 500 dirham. Ini tradisi dulu. Dalam Islam pula, sebab dah sentuh si isteri, maka minta setengah dia. Minta 250 dirham. Ya, cuma kes yang ini adalah suaminya kafir. Lalu kena bagi semua balik. Siapa yang kena bagi? Umat Islam. Sesama mereka. Bantu. Tanya perempuan tadi. Ibu suamimu bagi apa? Mas kahwin 200 dirham. Bakat-bakat dah. Bagi pun. Boleh tangguh. Boleh. Lebih-lebih lagi nanti bila kita dapat hasil ghanimah peperangan, banyak apa duit bagi dia. Itu Allah Subhanahu wa taala yang perintah. La junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun, dan tidak ada dosanya di antara kamu ataupun kepada kamu sekiranya kamu mahu menikahi wanita-wanita Islam yang beriman yang berhijrah itu setelah kamu memberinya mas kahwin kepada mereka. Maksudnya memang perempuan itu dah istihad, dia dah selesai di perpindahannya 4 dan 10 hari. Sebab dia tak tunggu suami. Kalau tunggu suami yang kafir akan masuk Islam, itu 3 kali je. Last kali suami pun tak masuk Islam, tak mau dah habis 3 bulan ataupun tak kata pun 3 kali suci. Kemudian bila selesai tak boleh kahwin lagi. Iddahnya dulu dengan iddah 4 bulan 10 hari. Sebab apa? Nak tengok hurufnya ada orang ke tidak. Kepada suami dia mati. Suami yang kafir mati, maka tak ada apa dah, maka dia boleh kahwin walaupun ada anak dan kurun. Boleh ke? Tradisi dulu boleh, kemudian dia batal. Islam datang membatalkan. Dulu pada tradisi orang Arab, suami mati, tapi ada anak dalam perut, mereka boleh kahwin. Anak tu nisbah pada siapa? Suami yang baru, bukan suami lama. Tradisi Arab. Jadi datang Islam membatalkan tradisi itu, bahawasanya kalau nak berkahwininya, dia masih mengandung, maka tunggu dia beranak. Tapi kamu kena sabar, dah takkan beranak hari ni, besok kamu nak kahwin dah. Tunggu dia suci dulu. Kenapa? Mana tahu habis minggu, beranak lagi, waktu dulu. Tak berlaku. Dia suci dulu. Suci ni makna menunjukkan bahawa sini perut dia rahim ni bersih sungguh dah. Memang tak ada apa-apa dalam tu. Kahwin ni nanti. Kaedahnya begitu. Jadi Allah perintah kalau kamu nak berkahwin mereka, kena beri mas kahwin. Jadi jangan memandang wanita-wanita yang hijrah, yang suaminya kafir, diimuk tanpa memberinya
mas kawin. Maknanya di sini Allah mewajibkan memberi mas kawin sama ada di hijrah ataupun tidak. Mas kawin ini adalah satu rukun dalam perkahwinan itu. Cuma Islam memudahkan boleh hutang, tapi bersyarat ada persetujuan si isteri. Macam mana tak hutang kalau sekiranya minta pun banyak sangat. Bayar macam bayar loan. Sebulan 1,200, 1,200. Dia minta macam beli rumah. Mas kawinnya 450 pound. Hati lega. Ribu. Lepas tu tanya, isteri boleh tak hutang bayar sikit-sikit, tapi tak kena sentuh. Sebab kaedahnya bila dah selesai bagi mas kahwin, dia boleh sentuh. Ini tak bagi lagi nak sentuh atas tuju dia. Ikutnya tak boleh. Kena bagi dulu, baru dah sentuh dia. Tapi dia setuju. Sentuhlah aku. Tapi bayar tak bayar. Yang masalahnya dah sentuh-sentuh. Tapi enggan bayar. Minta pula besar-besar. Itu kaedah lah. Itu perbezaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintah bagi mas kahwin. Dia setuju. Kahwin lah. Dengan syarat dia setuju. Bukan kamu yang setuju. Kamu nak dia tak mau kamu. Belah je lah. Betul je. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Dan janganlah kamu masih lagi berpegang dengan akad nikah dengan wanita-wanita yang tidak mahu Islam. Ini cerita laki-laki yang beriman yang berhijrah. Ini ujian. Ini yang cerita tadi. Ada yang masuk Islam, isteri suami tak mahu. Ini pula ujian bagi laki-laki yang masuk Islam. Isinya agak Islam tidak mahu masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu jangan berpegang lagi dengan yang akad nikah kamu yang dahulu. Kerana apa? Tidak bagi itu adalah kafir, menunjukkan badan. Apa maksudnya di sini? Maknanya bila dah lama sangat, bila kamu nak kembali mengkahwininya dengan syaratnya dia dah masuk Islam. Tetapi bukan akad yang lama, akad yang baru. Akad yang baru. Cuma ulama-ulama kita menyatakan dia ada dasar mansur. Sebab awal-awal Islam duduk di Madinah, ini isteri yang kafir. Kemudian si suami yang mahukan isteri yang kafir, mungkin mengkahwini. Apa maksudnya? Islam mengkahwini wanita yang kafir. Tetapi yang dikahwin itu isteri dia sendiri, bukannya orang yang lain. Tanpa isterinya masuk Islam, tetapi dengan syarat isterinya mesti Islam dulu kemudian. Akad itu dia sahaja dibenarkan awal-awal Islam. Kemudian maksud dengan ayat ini, maksudnya adalah kalau kamu nak mengkahwini isteri kamu, dia mesti Islam dulu. Apa maksudnya di sini? Bahawasanya kamu tak boleh teruskan dengan akad yang lama. Kamu mesti juga bagi mas kahwin dan syaratnya dia mesti Islam. Jadi jangan kamu berpegang, kamu nak mengkahwininya tapi pakai akad yang lama. Maksudnya kamu kena akad yang baru. Mas kahwin yang baru. Ini maksud ayat ini. Sebab awal-awal Islam dulu boleh. Isteri itu masuk Islam. Maka terus suami itu jadi suaminya terus tanpa dengan akad lagi. Dia suami isteri. Walaupun satu jarak yang tahun-tahun. Asalkan keislamannya menyebabkan dia menjadi isteri yang sah dengan suaminya. Tetapi batal. Batal ni maksudnya apa? Tidak sah lagi. Mereka kamu kena akad nikah yang baru dan bagi mas kahwin. Yang baru tu maksudnya. Terus bila saat mana nak cerita lagi. Di situ je lah. Ini siri yang kedua nanti kita sambung. Siri yang ke-30. Allah Ta'ala alam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.